Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Jun bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. Yang di Pertuan Agong zahir kegusaran berhubung isu kalimah Allah. Juga hasil padi menyusut, petani dakwa terima benih padi tidak berkualiti. Yang di Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kegusaran berhubung isu penggunaan kalimah Allah yang dikhawatiri menjadi polemik berlarutan dan boleh menjejaskan perpaduan nasional. Dan polemik penggunaan kalimah Allah titah baginda adalah berkait isu akidah umat Islam dengan sebarang kekeliruan akan hanya mengundang musibah. Kerajaan Beta hendaklah mengharmonikan situasi semasa dan pada masa yang sama meletakkan penggunaan kalimah Allah pada konteks yang betul dengan mengambil kira keselamatan negara, kemaslahatan ummah dan kedudukan institusi yang di Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu yang lain sebagai ketua agama Islam. Semua pihak titah baginda sewajarnya mengambil pendekatan yang bijak, tertib dan disulami dengan semangat toleransi yang tinggi. Al-Sultan Abdullah turut berpandangan negara kini berada di landasan yang tepat bagi menjayakan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, Al-Sultan Abdullah bertitah agenda kesejahteraan rakyat termasuk meluaskan sistem jaringan perlindungan sosial bagi membendung isu peningkatan kos sara hidup perlu terus diberikan tumpuan. Yang di Pertuan Agong bertitah demikian pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2023 di Istana Negara sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda di Istana Negara hari ini. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika merafak sembah ucapan tahniah menegaskan bahawa kerajaan tidak akan bertolak ansur atau membenarkan sistem beraja diperolok dan diganggu-gugat atas nama kebebasan. Kerajaan akan mempertahankan dengan memastikan tindakan yang setimpal diambil ke atas mana-mana pihak yang cuba mengancam sistem beraja dan keluhuran perlembagaan. Sesuai dengan bidalan Melayu bahawa biar patah dayung di tangan, dengan jari ku kayuh jua. Dalam sembah ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata beberapa dasar negara yang lebih kental dan ampuh akan dilancarkan kerajaan merangkumi Pelan Perindustrian Negara pada Ogos, kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 pada akhir September dan belanjawan madani kedua pada Oktober. Tambah Datuk Seri Anwar, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK juga meningkat kepada 5.6% dan jumlah pelaburan 71.4 bilion ringgit berjaya diperoleh pada suku pertama 2023. Selain usaha pemulihan ekonomi, Anwar berkata kerajaan perpaduan juga sedang menumpukan usaha menangani isu kos sara hidup, kenaikan harga barang selain memastikan keterjaminan makanan yang kini menjadi fenomena di seluruh dunia. Pada istiadat berkenaan, seramai 839 individu menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2023 sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di Pertuan Agong. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul mendahului senarai penerima dengan dikurniakan darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri. Turut dikurniakan PSM ialah 25 individu lain termasuk bekas Menteri Besar Kelantan Allahyarham Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datuk Abdul Rahman Sebli, Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nalini Pathma Nadan dan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Muhammad Zawawi Saleh. Turut menerima PSM veteran politik Lim Kit Siang, Panglima Tentera Laut Laksmana Datuk Abdul Rahman Ayub, Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Seri Muhammad Abdul Rahman, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Ahli Dewan Negara Senator Datuk Seri Anifah Aman.
Sementara itu, 28 individu menerima darjah kebesaran Panglima Jasa Negara PJN yang membawa gelaran Datuk. Baik, cuaca panas yang melanda negara ketika ini memberi limpahan rezeki buat peniaga cendol apabila permintaan terhadap sajian pencuci mulut itu meningkat sehingga 5 kali ganda. Ibarat durian runtuh, hasil jualan tambah memberangsangkan dengan kehadiran musim Raja Buah ketika ini. Jadi laporannya bersama Aizati Najmin Sulaiman. Tinjauan di sekitar Chowkip mendapati gerai menjual cendol dibanjiri orang ramai yang mahu merasai hidangan penyejuk badan ketika suhu di ibu negara mencecah 34 darjah Celsius. Seorang peniaga cendol, Muhammad Farhan Daniel Muhammad Kamsaini, mengakui tidak menang tangan melayan pelanggan, lebih-lebih lagi ketika hujung minggu dan cuti umum. Kebiasaannya, Farhan hanya menggunakan cendol sebanyak 50 kg sehari. Namun, disebabkan cuaca panas, dia memerlukan hampir 140 kg cendol bagi memenuhi permintaan pelanggan. Sambutan pelanggan pada musim panas ni agak luar biasa lah kan. Orang cari cendol musim-musim panas kan. Lagi-lagi durian runtuh pula musim ni kan. So macam ni lah keadaan dia. Kita pun tak cukup, macam nak cakap, memang meriah lah keadaan dia, orang mencari cendol kita. Beza dia dalam 5 ke 6 kali ganda lah, macam tu lah. Memang kalau hujan memang tak ada orang lah kedai kita, sunyi je. Hidangan cendol yang lebih enak diadun dengan durian membuatkan Farhan memerlukan sehingga 1 tan durian setiap hari. Selain memanfaatkan hari cuti umum bersama keluarga, pelanggan juga mengakui hidangan cendol dapat melegakan sedikit impak cuaca panas ketika ini. Sebab cuaca sekarang terlalu panas. So, saya perlukan sesuatu untuk menyejukkan badan. So, selalunya pilih ais cendol lah. Memandangkan cuaca kita dekat Malaysia ni tengah panas, jadi sedap kalau makan cendol. Saya rasa tekak saya ni lega lah. Dengan sekarang ni musim durian juga, so kalau dikombainkan dia memang rasa tertarik lah. Saya tengok hari ni memang bukan hari ni aja, hampir tiap-tiap hari lah. Maknanya memang sambutan memang baiklah, hangat lah. Cuaca panas yang melanda negara ketika ini telah memberikan hasil lumayan kepada peniaga cendol, terutamanya mereka yang berniaga di tepi jalan. Jualan meningkat disebabkan pelanggan mencari sesuatu untuk melegakan tubuh badan mereka sekaligus meningkatkan pendapatan peniaga di sini. Laporan Aizati Najmin Sulaiman untuk Berita Al-Hijrah. Pengusaha ternakan ikan patin sangkar di Temerloh, Pahang bimbang dengan masa depan sektor itu yang dibelenggu pelbagai masalah. Kebanyakan penternak mendakwa perniagaan mereka tidak lagi menguntungkan ekoran kadar kematian ikan yang semakin tinggi disebabkan beberapa faktor, antaranya kemerosotan kualiti air Sungai Pahang. Malah difahamkan ada segelintir penternak yang tidak mampu bertahan sehingga terpaksa menutup operasi mereka. Menurut penternak, kematian ikan air tawar itu juga turut dipengaruhi faktor cuaca yang tidak menentu di samping benih dan makanan yang tidak berkualiti. Selain terpaksa berdepan dengan kemerosotan kualiti air Sungai Pahang, aktiviti mengepam pasir juga turut menyebabkan sungai semakin cetek sekaligus mengurangkan hasil ternakan. Untuk matang, untuk dituai. Biasanya ikan ni matang untuk dituai dan dijual hasil untuk harvest dileburkan dalam 6 bulan. Tapi sejak akhir ni, 8 bulan pun ikan tak boleh jual lagi. Dan satu sangkar pun tidak dapat menghasilkan jumlah yang sepatut sewajar. Biasanya satu sangkar tu kita boleh hasilkan dengan 600 kilo, 700 kilo. Tapi sekarang ni banyakkannya semua boleh menghasilkan cuma 300 kilo sahaja. Jadi hasilnya, bila 300 kilo, kita takkan dapat modal lagi. Muhammad Syahir Hamka pula berkata penternak kini berdepan kesukaran untuk meneruskan operasi dan tiada pilihan selain terpaksa menaikkan harga jualan untuk terus bertahan. Sekarang ni isu patin sekarang ni, kita orang peternak sekarang ni mempunyai masalah lah. Benih mati, ikan dah besar pun mati, ikan dalam lingkungan 400, 500, nak sekilo pun mati. Jadinya sekarang ni air pun kita tengok keadaan pun rasa sangat surut. Air terlalu panas. Bagi kami peternak memang kami nak sukarlah nak membeli ikan.
Perusahaan ikan sangkar yang sebelum ini dianggap menguntungkan kini berdepan pelbagai cabaran apabila modal yang diperlukan amat besar, lebih-lebih lagi dengan kenaikan kos makanan ikan. Jadi ikan mati, kualiti tak ada, air kotor, anak benih kurang baik. Tapi kalau adanya bantuan daripada kerajaan dari segi makanan subsidi ke apa ke, insya-Allah mungkin kita boleh meneruskan. Kalau tidak, memang kita akan angkat sangkar lah. Masalah dihadapi penternak diajukan kepada Pejabat Perikanan Pahang dan agensi itu turut berusaha untuk membantu meringankan beban penternak. Dan kita cuba juga bantu, kita bagi bantuan makanan ikan lah. Seperti contoh tahun lepas kita bagi bantuan banjir. Banjir makanan ikan kita bantu lebih kurang 1.4 juta tahun 2022 makanan ikan. Kita bagi yang terkesan tu lebih kurang 295 lah peternak. Selain itu tahun ini juga kita pun ada juga bagi bantuan makanan dan benih dan peralatan pun tahun ini juga kita teruskan juga. Kelangsungan industri akuakultur di negeri Pahang perlu diberi perhatian agar sektor pelancongan di Temerloh yang popular dengan julukan bandar ikan patin tidak terjejas. Lain pula isu di Kedah, lebih 2,000 petani di bawah Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, mengeluh apabila sebahagian benih padi yang dibekalkan kepada mereka tidak berkualiti sekaligus membantutkan hasilnya. Nexco Pesawah Abdul Rashid Yop berkata isu yang membelenggu petani sejak 4 tahun lalu itu perlu diselesaikan segera kerana ia melibatkan keselamatan makanan negara. Sebahagian benih yang dijual kepada pesawah jelas Abdul Rashid adalah benih lama yang berusia lebih 3 bulan dan ia tidak bercambah apabila direndam dalam air. Menurut beliau, aduan sama turut diterima dari pesawah di Kedah, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Pelbagai pihak termasuk pesawah telah mengutarakan masalah kualiti benih padi yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat terpilih ini sejak 4 tahun lepas, tetapi isu yang sama masih berulang-ulang kali berlaku semula. Selain kualiti yang teruk, pernah juga terjadi di mana bekalan benih tidak mencukupi dan berlaku eksploitasi harga yang melampau. Jelas Abdul Rashid, benih padi tersebut diperoleh dari kilang-kilang terpilih di mana subsidi benih padi disalurkan kepada syarikat tersebut. Justru Abdul Rashid berharap subsidi benih padi dapat disalurkan secara terus kepada petani agar mereka dapat memilih sendiri kualiti benih padi sekaligus mengelakkan kerugian. Subsidi benih padi pula seharusnya diberikan terus kepada petani melalui sistem kupon atau tunai. Dengan cara ini, petani akan mendapat lebih banyak pilihan dan persaingan pasaran membolehkan kualiti terjamin dan harga yang terkawal. Pihaknya turut menggesa lebih banyak pihak diberikan lesen untuk menjual padi selain membenarkan petani melaksanakan tradisi berkongsi dan menjual benih. Inisiatif Payung Rahmah yang diperkenalkan Kerajaan Perpaduan diperluaskan kepada pakej Rahmah Cermin Mata. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub menerusi hantaran di laman Facebook rasminya berkata, inisiatif itu dijayakan dengan kerjasama syarikat MOG Eyewear. Dan beliau berkata, menerusi pakej itu, rakyat boleh membeli cermin mata pada harga antara RM50 dan RM100 selain menaik taraf kanta kepada Blue Cut Lens dengan perlindungan sinaran ultra ungu pada harga RM100 sahaja. Dan pakej ini boleh didapati di 96 cawangan MOG Eyewear di Malaysia. Beliau berkata inisiatif Payung Rahmah akan diteruskan dengan pelbagai lagi tawaran menarik sesuai dengan keperluan dan kehendak rakyat Malaysia. Laporan tragedi tanah runtuh di Batang Kali dijangka siap akhir bulan ini. Laporan tragedi tanah runtuh di Batang Kali Disember tahun lepas dijangka siap akhir bulan ini dan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri untuk tindakan selanjutnya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam kenyataan hari ini berkata Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya JKR Malaysia dengan kerjasama agensi kerajaan yang berkaitan dalam peringkat penyediaan draft laporan akhir.
Datuk Seri Alexander berkata antara elemen yang diambil kira dalam penyiapan laporan tersebut adalah kerja-kerja ujian penyiasatan tanah di lapangan dan makmal serta penganalisis data. Semalam media melaporkan mangsa tragedi tanah runtuh Batangkali menuntut kerajaan mengeluarkan laporan penuh siasatan tragedi itu. Dalam kejadian 16 Disember 2022, 31 terkorban selepas berlaku runtuhan tanah hingga menimbus kawasan perkemahan Fathers Organic Farm di Batangkali. 3 remaja lelaki ditahan bagi membantu siasatan berhubung kejadian pukul seorang individu dipercayai gelandangan dengan menggunakan besi pemukul baseball di bawah jambatan sekitar Pelabuhan Kelang baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan ACP Cha Hung Fung berkata ketiga-tiga suspek yang berusia 16 tahun itu ditahan di sekitar Kelang kira-kira pukul 3 pagi tadi. Dan jelas ACP Cha, seorang daripada suspek mempunyai 2 rekod jenayah lampau selain polis turut merampas 3 telefon bimbit serta sebuah kereta Proton Wira. Hasil siasatan awal mendapati bahawa terdapat 3 kejadian melibatkan mangsa yang berbeza dan polis sedang mempergiatkan usaha mengesan mangsa tersebut. Polis juga dalam usaha untuk mengesan dan menangkap seorang lagi suspek yang masih bebas. Susulan kes ini, Mahkamah Magistrate Kelang membenarkan kesemua suspek direman selama 3 hari sehingga Rabu ini dan disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. %53 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci sejak penerbangan pertama pada 21 Mei sehingga hari ini. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata peratusan itu meliputi 16,863 jemaah yang ditempatkan di kesemua 15 hotel penginapan di Makkah dan Madinah. Laporannya bersama Sadiq Hakim Azman dari Makkah Al-Mukarramah. Sehingga kini 57 penerbangan telah pun berlepas dan ini merupakan 58% daripada keseluruhan penerbangan untuk tahun ini. Kita semua sedia maklum bahawa kita ada 7 stesen berlepas selain daripada KLIA yang membawa jemaah haji daripada stesen-stesen berlepas ini dan berkumpul di KLIA untuk penerbangan seterusnya ke Saudi. Jadi daripada 7 stesen berlepas ini, 3 stesen berlepas telah pun lengkap dan sempurna ke semua penerbangan mereka, iaitu di Alor, Kuala Terengganu dan juga Kota Baru. Datuk Seri Syed Saleh turut mengingatkan jemaah untuk menjaga kesihatan memandangkan suhu ketika ini mencecah 42 hingga 46 darjah Celsius. Malah ia dijangka meningkat menjelang wukuf di Arafah. Lebih mencabar apabila Tanah Suci ketika ini mula menerima kehadiran lebih ramai jemaah dari negara lain. Bukan saja tidak terdedah pada cuaca yang panas, tetapi juga tidak terdedah kepada kemungkinan jangkitan-jangkitan daripada pelbagai manusia yang berhampiran dengan mereka semasa mereka melaksanakan ibadah ataupun mereka berada di kedai-kedai ataupun di tempat-tempat yang ramainya orang. Sementara itu, Syed Saleh memaklumkan 31 jemaah haji berada di wad pusat rawatan tabung haji dan 5 lagi di Hospital Arab Saudi disebabkan jangkitan paru-paru, sakit kulit, otot dan sendi. Namun kesemua mereka berada dalam keadaan stabil. Jemaah juga dinasihat untuk mendapatkan rawatan di klinik tabung haji jika tidak sihat bagi memastikan ibadah haji berjalan lancar. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Mekah untuk Berita Al-Hijrah. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBA KL 2023 kali ke-40 yang melabuhkan tirainya malam semalam merekodkan kehadiran 1.5 juta pengunjung dan jumlah itu meningkat 30% berbanding tahun sebelum ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Dato' Armizan Muhammad Ali berkata kejayaan PBA KL kali ini bukan sekadar diukur dari segi bilangan pengunjung,
Malah ia adalah bukti kewibawaan pesta itu untuk membudayakan ilmu dalam kalangan rakyat. Dan kita berharap dengan komitmen semua, kita berupaya untuk menjadikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ini menjadi salah satu pesta buku yang tersohor bukan hanya di peringkat Asia Tenggara, malah di peringkat Asia ini, insya-Allah. Dan saya yakin dengan komitmen semua termasuklah kerajaan kita dapat menjayakan, merealisasikan impian kita bersama. Terdahulu beliau merasmikan Majlis Penutupan PBA KL 2023 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Turut hadir pengerusi pengelola PBA KL Muhammad Hairul Ngadirun serta pengarah urusan kumpulan WTC KL Datuk Seri Dr. Irmu Hizam Ibrahim. PBA KL kali ke-40 ini berlangsung bermula 26 Mei hingga 4 Jun melibatkan penyertaan 256 pempamer dan 814 reruai. Sepanjang pesta ini berlangsung turut diadakan pameran Hak Cipta ASEAN yang disertai oleh 14 buah negara. Tanah runtuh di Sichuan, 19 maut tertimbus. Selepas mengangkat sumpah sebagai Presiden Turki ke-13 Sabtu lalu, Recep Tayyip Erdogan menerima lawatan delegasi Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO) dan mewakili pertubuhan itu Setiausaha Agungnya Jens Stoltenberg berkata pertemuan berkenaan bagi membincangkan isu keahlian Sweden ke dalam NATO. Stoltenberg berkata dalam pertemuan itu Erdogan bersetuju untuk melakukan perjumpaan sekali lagi minggu hadapan bagi membincangkan perkara berkenaan. Beliau berharap Turki akan menerima kemasukan negara Nordik itu kerana sudah melaksanakan undang-undang baru yang dilihat dapat mengurangkan kebimbangan Ankara terhadap Sweden. Stockholm dilapor memperkenal akta anti keganasan bagi memenuhi perjanjian dengan Ankara. Sebelum itu, Turki membantah kemasukan Sweden ke dalam NATO kerana menganggap Sweden sebagai negara pengganas dan memiliki kumpulan militan. Sweden dilapor melindungi anggota Parti Pekerja Kurdish iaitu satu kumpulan yang disenarai hitam, Turki dan sekutu baratnya. Sehingga kini hanya Turki dan Hungary tidak meratifikasikan penyertaan Stockholm menjadi anggota Pakatan Tentera berkenaan. Mac lalu Turki hanya mengesahkan penyertaan Finland dan menjadi negara ke-31 menjadi ahli NATO. Sebelum ini, kedua-dua negara mahu menyertai NATO atas faktor keselamatan terutama selepas peperangan di Rusia dan Ukraine. Sementara itu, kemenangan Recep Tayyip Erdogan baru-baru ini jangka akan memberi impak yang lebih signifikan kepada Turki. Menurut Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor, Erdogan akan menjadikan Turki sebagai salah satu kuasa besar dunia, khususnya dalam dunia Islam. Jadi ini adalah satu cabaran yang besar terutamanya kepada dunia barat dalam menangani kebangkitan Turki ini, kerana mereka melihat bahawa Turki adalah sebuah negara yang agak sukar untuk mereka pegang secara khusus, terutamanya ketika era Erdogan ini. Dan Erdogan ini memang sangat berkuasa, sangat powerful. Walaupun kemenangan yang Tambahnya, walaupun peratusan kemenangan Erdogan hanya tipis, namun rakyat masih memilihnya dan ia cukup memberi syarat bahawa warga Turki masih memerlukan Erdogan untuk pembangunan pesat negara itu. Bahkan dunia Islam turut memerlukan Erdogan untuk kekuatan ummah. Di China, hujan lebat 2 hari berturut-turut menyebabkan tanah runtuh di kawasan penempatan pekerja Lombong di wilayah Sichuan. Insiden berkenaan menyebabkan 19 orang dilaporkan tertimbus. Kejadian berlaku sekitar jam 6 pagi semalam waktu tempatan di kawasan hutan persendirian iaitu berhampiran pergunungan di Bandar Leshan. Hujan lebat menyebabkan lereng gunung berkenaan runtuh menimpa kemudahan dan penempatan syarikat pelombongan di situ. Lebih daripada 180 pasukan penyelamat dikerah ke lokasi tersebut bagi operasi menyelamat. Operasi ditamatkan 8 malam tadi selepas semua mangsa terperangkap sudah ditemukan.
Cuaca tidak menentu dan hujan lebat menyebabkan mendapan tanah di kawasan pergunungan sebelum berlaku runtuhan. Pertempuran kembali tercetus Angkatan Tentera Sudan dan Rapid Support Forces RSF sejurus genjatan senjata tamat semalam. Dan antara kawasan yang terjejas teruk dalam ganasan terbaru itu, Khartoum dan Darfur. Genjatan senjata sebelum ini bermula dari 22 Mei dan tamat pada petang semalam. Ia dihoskan Arab Saudi dan Amerika Syarikat. Namun sejurus tamat tempoh genjatan itu, pertempuran kembali memuncak. Sementara itu di Darfur, sekurang-kurangnya 40 orang terbunuh dalam satu letupan. Pertempuran di Darfur dijangka akan berpanjangan dan akan berhadapan isu kemanusiaan yang besar. Manakala di Khartoum, selain serangan darat udara, bekalan elektrik turut dilaporkan terputus sejurus genjatan senjata berakhir. Konflik kali ini menyebabkan kerosakan yang lebih meluas dan menyebabkan akses terhad kepada perkhidmatan kesihatan serta kekurangan bekalan makanan. Dalam pada itu, Arab Saudi dan Amerika Syarikat dalam usaha berunding lagi dengan delegasi tentera Sudan dan RSF bagi melanjutkan lagi gencatan senjata. Inisiatif itu untuk membantu mengurangkan ketegangan sekaligus melancarkan urusan bantuan kemanusiaan ke negara bergolak itu. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Assalamualaikum.